Boleh? Mula. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita. Ini berkenaan dengan fusul fi usul tafsir. Mana kita kali terakhir kita sampai itu kita dah masuk bahagian berkenaan dengan usul allati yaduru 'alaiha tafsir. Usul-usul yang berkaitan padanya tafsir. Maksudnya tafsir ditafsirkan oleh para ulama. Mana usul dia akan kembali kepada 3 usul yang kita sebut iaitu. Ini pertama adalah tafsir dengan lafaz atau makna, tafsir al-lafaz al-lafzi, iaitu yang banyak orang mutaakhirin mengarah kepadanya, dan tafsir al-makna, tafsir pengertian, yang ini yang disebut dia oleh salafus salih, kebanyakan mereka tafsir dengan makna, dan tafsir al-isyarati wal qiyas, tafsiran mengikut pada isyarat, tanda ataupun qiyas. Maksud dia pada ahli tafsir tadi kadang-kadang dia lebih banyak menggunakan akal untuk memahami akan ayat berkenaan dan bukan kepada merujuk kepada apa yang telah datang daripada salafus soleh. Basically dia lebih kepada isyari. Kadang-kadang benda itu amat jauh. Macam kita tengok itu ayat surah Al-Baqarah berkenaan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum kepada tentera Talut. Tentera Talut. Bila mereka Talut kata kepada mereka, inna Allah mubtalikum binahar, Allah Ta'ala akan uji kamu dengan sebatang sungai. Maka barang siapa minum dari sungai itu bukan golonganku. Barang siapa tak minum darinya, di golonganku, kecuali orang yang tarafa ghurfatan biyadih, dia cedok dengan tangan dia satu cedokan. Kan kita kata itu dalam konteks ni ada disebut oleh Ibnu Ashur rahimahullah berkenaan dengan tafsiran yang dibuat oleh sebahagian ahli sufi. Yang bila dia baca ayat berkenaan, dia kata ayat tersebut adalah gambaran berkenaan keadaan dunia, manusia dengan dunia. Ada yang masuk dalam dunia sehabis-habisnya, ada yang tak ambil dunia langsung, orang zuhud, kemudian ada yang ambil ikut cukup-cukup sahaja. Dia kata, tapi dah baca disebutkan itu, kalaulah ada dalil daripada Al-Quran dan hadis untuk berkenaan, alangkah baiknya. Tapi tidak ada sebarang isyarat, sebarang dalil untuk itu. Semua tu lebih kepada pemikiran. Dia kadang-kadang cuma ada orang kata macam logik. Ayat macam logik tu jaga-jaga sikit. Kadang-kadang dia akan masuk kepada tajuk tersebut. Ayat Quran surah jazakallah khair. Ya, tahu. Okey, ayat 249. Ayat 249. Yang Talut kata, Allah Ta'ala uji kamu dengan sebatang sungai. So aku lihat yang bila dia simbolikkan ayat tersebut, memang diorang jumpa sungai betul. Memang sungai betul, nampak depan mata diorang yang mana memang diorang diuji dengan sungai berkenaan. Tapi datang sebahagian mereka menafsirkan ini dengan pengertian isyarat. Ini isyarat kepada dunia. Ada orang ambil dunia habis. Ada orang tak ambil dunia langsung. Ada orang ambil dunia cukup-cukup. Dia kata macam sedap, tapi tidak ada kaitan sebenarnya dengan perkara berkenaan. Bahkan ia adalah sebenarnya memang arahan yang diberikan oleh Talut kepada tentera dia untuk tidak minum banyak sangat daripada sungai berkenaan. Bila banyak sangat minum, kita faham orang tu akan mula letih untuk berjalan dan tak larat untuk bertempur. Itu tajuk asal. Minum air banyak-banyak macam ni kan. Kalau bagi 2 bekas, lepas tu saya baring lah. Contoh baik. So hari ni kita dah berhenti kat situ. Kita sebut tentang perkara berkenaan, dan kita ambil yang pertama hari tu adalah berkenaan dengan tafsir di atas lafaz. Yang kita baca, kita sebutkan berkenaan dengan tajuk itu. Dan memang contoh yang diberikan itu tafakkahun dan surah Al-Waqi'ah. Kan, berkenaan kalau sekiranya Allah Ta'ala jadikan tanaman yang kita tanam hancur berkecai, kalau kita dah tanam tiba hancur berkecai.
Orang kata fazaltum tafakkahun, berterusan kalian akan tafakkahun. Tapi bila dia bagi contoh kan, macam Ibn Atiyah dia nukilkan Ibn Abbas kata, Ikrimah kata, Hasan Basri kata, Ibn Zaid kata, ini contoh untuk yang tajuk kita yang kedua. Yang ini semua ni pentafsiran dengan makna. Sebab macam dikata oleh Ibn Atiyah, semua ni bukannya kaitan dengan lafaz, tapi dia adalah makna. Pasal kalau lafaz, kalimah tafakkahun ni tatrahun al-fakahata, kalau buangkan rasa kegembiraan atau kelapangan daripada diri kalian. Pasal fakahata wa hiya al-masaratu wal jazlu. Dia adalah rasa gembira dan juga rasa lapang. Rajulun fakihatun, seorang lelaki yang fakihatun maksud orang yang gembira. Idza kana mubasatan nafsi ghairu muqtarithin bi syai'in. Bila dia lapang dada dan tidak dibebankan, dirungsingkan apa-apa. Cuba saya sebutkan itu kan, tafa'ala, wazan tafa'ala tu meninggalkan, kan? Janaba bersebelahan, tajannaba menjauhi, kan? Hajada atau hujud tidur, tahajjada apa tahajud tinggal tidur, tinggalkan tidur, asalnya maksud dia. Pasal hujud tidur, tahajjada maksud tinggalkan tidur. Tinggalkan tidur. Mana perbuatan tidur tu ditinggalkan. So tafa'ala tu bila datang wazan demikian, tafakkaha tadi tinggalkan perbuatan bergembira atau rasa lapang. Tapi bila kita tengok dalam konteks apa kata-kata yang dinukilkan daripada Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ikrimah, Hasan al-Basri, Ibn Zaid, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, semua mereka datangkan dengan pengertian, bukan dengan lafaz. Ini nak fahamkan daripada contoh yang diberikan tu. Contoh yang ada ni, semua ni bukan contoh berkaitan dengan tafsiran lafaz. Lepas tu Ibn Atiyah kata, kalau lafaz, maksud dia ini. Dia tinggalkan. Mengapa kalian tinggalkan bergembira? Tinggalkan rasa senang hati. Faham Okey, baik. So, ini kita masuk pada bahagian kedua. Okey, apa usul yang berkaitan padanya tafsiran adalah asani at-tafsirul al-ma'na. Tafsir di atas pengertian. Fi tafsir al-ma'na la ya'midu al-mufassiru ila tafsiri lafzi mubasharatan. Dalam tafsiran di atas makna, tidak bersandar ahli tafsir berkenaan kepada tafsiran lafaz secara langsung. Bal yantaqilu ila ma wara al-lafzi. Bahkan dia akan pergi kepada apa di sebalik lafaz tersebut. Contoh paling dekat tadi lah, dekat atas tadi. Yang ni tafakkahun yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, Mujahid. Kan Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah kata tafakkahun yang maksud asalnya tinggalkan kegembiraan, tinggalkan bergembira, jauhi bergembira. Makna dia ta'jabun, kalian akan terkejut, rasa takjub, rasa pelik. Ikrimah kata talawamun, kalian akan saling mencela. Dia ambil mana tajuk talawamun ni? Dia ambil pada surah Nun tentang ashabul jannah yang diorang salah menyalahkan antara satu sama lain. Lepas mereka datang kebun mereka, nampak hangus. Kebun hangus, kan? Diorang start. Jadi, diorang faham macam tu lah. Tafakkahun tadi, diorang pergi terus kepada meaning. Mana kalau dia kata dah nak jadi, siapa jadi pada diorang? Diorang akan start mencela. Kau lah aku cakap, jangan cakap macam tu. Kau lah aku cakap. Semua kan salahkan orang. Macam kebun musangking kat atas bukit, dekat Baling. Semua orang salahkan orang lain. Okay. Dan berkata Hasan al-Basri, makna dia tandamun, kalian akan menyesal. Ibn Zaid bin Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam kata, tatafajjaun, kalian akan terkejut. Nampak tak? Semua kalimah tadi tak ada kaitan dengan lafaz apa? Tafakkahun tadi. So ulang balik, tafakkahun, fakaha, adalah bermaksud dengan gembira, lapang dada. Kan? Rasa nyaman. So bila orang tu dikatakan meninggalkan perbuatan bergembira atau rasa seronok, itu maksud kalimah tu asal. Tapi yang ni kita baca ni, semua maksud yang dikatakan oleh salaf tentang kalimah tafakkahun tadi bukan berkaitan dengan lafaz, dia berkaitan dengan makna. Maka dia pergi di sebalik apa jadi lepas daripada kejadian berkenaan. Faham Okey, so contoh dia kat atas tadi. Kalau tidak, nanti kita baca yang lain. Dia kata kat sini, dia kata tafsir makna, dia kata okey, bal yantaqilu ila ma wara al-lafzi. Bahkan ahli tafsir dia akan berpindah kepada apa di sebalik lafaz. Apa di sebalik lafaz berkenaan. Wa huwa anwa', dan bentuk dia ada beberapa bentuk.
Al-awwal yang pertama, at-tafsir bil juz'i, pentafsiran dengan juzuk. Juzuk. Contoh paling simple adalah ulang balik siratal mustaqim. As-siratal mustaqim, ihdina as-siratal al-mustaqim. So bila kita dengar daripada salaf, dia punya tafsiran dia, seorang kata kebenaran, seorang kata agama Islam, seorang kata Al-Quran, seorang kata Muhammad SAW, seorang kata para sahabat atau Bakar Siddiq kan, so, dan juga Umar. So kalau kita nampak yang diorang sebut tu sebenarnya adalah juzuk pada siratal mustaqim. Sebab orang yang nak kan jalan yang lurus, dia tak boleh tidak kena ikut kebenaran. Dan kebenaran yang diikut mestilah Islam. Tidak ada lain selain Islam. Kalau orang tu kata, tapi ustaz ni macam kita rasa kita je betul. Kita je betul. Jangan sekali-kali ada keraguan di atas perkara itu. Sebab dalam sudut masalah selain daripada agama, benda tu ada pro and con. You can always put something, beli handphone sekian, pro and con. Beli tisu jenis ni ada pro and con. Sorry. Pasal tanggal. Okay. Beli barang ni ada pro and con. Lampu jenis ni ada pro and con. Kamera ada pro and con. Tapi jangan sekali-kali kata agama ada pro and con. Anda cakap macam tu, anda terkeluar agama. Sebab Quran itu la raiba fih, tak ada keraguan padanya. Kan? Padahal agama la iwaja fih, tak ada kebengkokan padanya. Kalau orang tu kata ada macam bengkok, habis, salah. Usah. Sebab once ada satu, kita boleh reject. Kenapa tak boleh reject 10 benda daripada agama? Yang tu jaga-jaga sikit. Semalam ke siapa? Ada seorang tu, dia kata, dia dengar, di hari Sabtu, hari tu. Saya duduk dengan seorang, kawan revert ni. Dia memanglah pasal masalah dia, bila kita jumpa dengan kawan-kawan kita yang baru masuk Islam, bila dia nak belajar, dia terpaksa rujuk kebanyakan ceramah dalam bahasa Inggeris. Dia kadang English educated kan. Bukan tak boleh bahasa Melayu, boleh. Tapi dia lebih selesa dengan bahasa tersebut. So kadang-kadang bila dia start itu, dia buka lah Yasir Qadhi punya syarahan. Dia gelak, dia kelihatan gelak kan. Dia macam tak tahu tau. Dia tahu apa masalah Muhammad tu, dia kata kan. Saya kata dia masalah sangat. Saya kata tak tahu, kau tanya Syekh. Syekh Hussein pun ada keluarkan statement pasal dia. Kalau tanya direct, dia akan cerita. So kawan ni baik, bagus. Tapi dia start dengar ayat-ayat kata-kata tadi. Saya kata macam tak boleh macam tu. Saya kata tak boleh faham macam tu. Dia kata ada benda sebut. Dia kata benda yang kau cuba nak pertahankan lah. Jadi masalah contoh macam panggil apa bab qadar ke bab berkenaan dengan Quran. Tak silap saya. Tapi saya kata kalau kau faham macam ni, macam dia cakap tadi, maknanya agama Islam ni tak semua betul. Boleh ada benda kau reject. Benda ni kami alami waktu duduk kat Sudan tahun 98 tu. Waktu tu Hassan Turabi menguasai kira parlimen Sudan dan sebagainya kan. Dia dianggap sebagai parti Jawahah tu punya rujukan. Dia punya ajaran adalah Nabi Muhammad manusia, boleh salah boleh betul. Itu soal. Kita faham manusia, faham. Tapi bila dia kata boleh salah betul, tak semua yang Nabi sabda tu patut kita ikut. Biar. Dia nampak permainan kecil halus tau. Kadang benda yang dia cakap tu tengok jaga-jaga balik. Kadang-kadang orang kita tak perasan cara dia masukkan jarum. Kumpulan liberal ni kan. Dia masukkan sangat halus. Dia ahli kalam. Cara dia masukkan sangat halus. Macam hari tu yang kes apa? Kes Tuhan yang sebenar tidak akan nak pen. Ambil. Okey. Okey, dia jauh. Laju dia ambil. Okey. Dia kata Tuhan yang sebenar tidak akan menyuruh benda yang salah. Okey, basic tu kena faham itu adalah ajaran ilmu kalam. Sebab bagi dia betul dan salah tu akal kita yang patut tahu. Bukannya bergantung kepada nas. So dia kata takkan Tuhan yang sekian. Ayat tu macam mana? Ikutkan logik pada kita. Kalau ikutkan pada ayat 216 surah Al-Baqarah pun kita nampak. Allah Ta'ala kata kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Difardukan atas kamu berperang sedangkan ia dibenci di sisi kamu. Kamu tak suka perang tapi difardukan atas kamu perang. Allah Ta'ala kata wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bimbang kamu tak suka satu perkara, ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a. Bimbang kamu suka satu perkara, wa huwa syarrul lakum, ia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah tahu kamu tak. Itu base yang jaga. Sebab balik pada asal Allah lebih tahu. Nampak benda tu buruk, mata kita, perang tu buruk.
Siapa kata perang baik? Ikut akal, perang baik buruk? Buruk lah, letih, penat, cedera, entah jatuh, nanti lumpuh, jenuh pula keluarga nak jaga. Kan? Hilang mata sebelah ke, hilang 2 biji mata ke, hidung rompong kena apa? Cantah di musuh ke. Tak handsome dah. Ya, contoh kan? Benda tu semua ada. Letih, penat, tinggal keluarga. Basic dia susah. So kamu takkan suka. Tapi Allah Ta'ala kata, Allah tahu kamu tak. Ni base yang kena jaga sikit. Pasal kata kalau dia kata ikut sudut kepada logik akal, then logik lah. Dia kata, tapi masalahnya Allah Ta'ala nak suruh kita buat, kita dah kena sami'na wa ta'na. Bukan sami'na wa asaina, saya kata. Tajuk ni lah, dia kata akal kita ni bukan ni sangat. Perintah Tuhan tu baik dan buruk tadi, mana bagi dia bahawa mesti padan dengan akal. Maksudnya kalau Nabi Muhammad suruh benda tu, maksudnya tak logik. Tanya Ibrahim tak apa. Kalau Muhammad mimpi macam mana? Ini semua ni permainan geng-geng ilmu kalam. Ilmu kalam yang rosakkan agama Islam daripada dalam. Orang tak sedar lah. Sebab tu geng-geng ilmu kalam, yang ahli kalam kan, awal-awal keluarkan statement. Perasan tak? Dia dah awal-awal dia tulis. Sebab nak elak, nak tai chi, supaya orang tak nampak benda ni balik kat diorang. Sebab akal kan, mustahil Tuhan suruh benda yang tak elok. Ikut siapa? Tak elok ikut siapa? Ikut kita akan keluar lah. Ikut Allah Ta'ala tak. Semua Allah Ta'ala perintahkan semua betul dan benar. Tak ada yang silap. Ini akidah kita. So jaga sikit, kadang orang kita tak perasan tau. Benda macam ni bahaya. So okay, baik Jadi okay. Ulang balik tadi kan. Dia kata tafsir bil juz'i, dengan juzuk. Maksudnya bila kita sebut salah satu di antara yang kita sebutkan tu, dia adalah juzuk pada siratal mustaqim. Dia juzuk pada siratal mustaqim. Maksudnya awak nak siratal mustaqim, awak kena ikut kebenaran. Awak nak kebenaran, awak hanya ikut Islam. Tidak ada kata Islam dan tak ada, tak boleh. Once kita kata macam tu, dah masalah. Akidah awak tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran terang-terangan, inna dina indallahil Islam. Agama Allah Ta'ala adalah Islam. Umayyata ghairal Islam dinan. Masa cari Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, takkan diterima daripadanya. Wa fil akhirati minal khasirin, dan dia di hari akhir adalah orang yang rugi. Takkan kita ada idea lain lagi. Unless dia terjemah Islam tu maksud lain lah. Kita ada interpretation Nabi berkenaan Islam. Saya nak pakai interpretation siapa? Macam saya sebut tu kan, ada seorang budak lelaki, dia berdiri depan Zakir Naik. Sampai last sekali Zakir Naik tanya, are you a Muslim? Dia tanya soalan tentang tajuk. Waktu tu Dr. Zakir Naik sebut berkenaan dengan surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ke-5. Hukum berkahwin lelaki Muslim dengan perempuan ahli kitab. So dia nak terbalikkan, kenapa tak boleh lelaki ahli kitab pun wanita muslimah. So dia nak bagi ni tu kan. Jadi Dr. Zakir Naik jawab, lepas tu disebutlah dia sebut nama-nama lah. Siapa yang tu? Tariq Ramadan yang dekat UK tu. Yang dekat Norman Khan satu. Tak, Tariq Ramadan. Tariq Ramadan lah. Cucu Hasan Al-Banna. Okay, jadi yang tu kan, disebutlah nama. Jadi Zakir Naik kata, aku tak kenal. Dia cakap yang tu. Lepas tu dia kata, are you a Muslim? Tiba-tiba dia beri interpretation sendiri. If a Muslim, you meant Muslim, dia sebutlah macam ni, then I'm a Muslim. Sedangkan kita ada Islam yang Nabi sendiri jelaskan. Awak pergi interpretation siapa? Itu bahaya Jadi tak boleh. Jadi kebenaran ikut Islam. Siapa nak ikut Islam kena tengok Quran. Dia buka kitab Jawa lah. Betul ada. Tapi waktu tu ada lah saudara mara saya. Dia jumpa, orang tu kata kitab Jawa lagi bagus di Quran. Kawan ni teruk, dia selak tangan lengan, bangun sekarang tu nak pergi ajak gaduh. Ni masalah tak berganjak pula. Kawan ni seling-seling dengan dah. Kalau setakat makan nasi lagi kan, saya tak kisahlah bangun sekarang. Terdiam kawan tu. Dia kata kitab Jawa lagi bagus daripada Quran. Macam juga kita dengar separuh orang tu dia kata bahasa Parsi lebih puitis dibanding bahasa Arab. Dia puji gila-gila. Ni masalah juga lah. Orang yang tak sedar berkenaan dengan, bila Allah turunkan Quran dengan bahasa Arab, tak ada lebih baik daripada bahasa Arab lah. Orang kena faham macam tu. Itu sudut asal. Pilihan Allah Ta'ala tu yang terbaik. Awak boleh ada lah idea awak, awak takkan boleh mengatasi pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jaga sikit. Pelik tu orang ni. Baik. Okay, kemudian Athani yang kedua, at-tafsir bil mithal. Tafsiran dengan contoh.
Jadi ini macam yang kita ambil dulu perbahasan tentang naim. La tus'aluna yawma idzin anin naim. Kan kita buka dalam tafsir, kalau diorang bawa hadis yang Nabi SAW keluar rumah lapar. Mula Umar keluar tengok Abu Bakar lapar. Dia diam, kenapa lapar? Lepas tu dia jumpa Rasulullah pun lapar. So Nabi kata, jom kita pergi rumah sahabat kita orang Ansar. Sampai rumah Ansar tadi, Ansar tak balik lagi. Bini dia kata, dia keluar pergi metik buah. So bila diorang tengah tunggu, tiba Ansar tu datang bawa tamar basuh, bagi diorang makan. Lepas tu sembelih kambing, bagi masak, bagi diorang makan. Lepas tu makan kenyang lah itu. Nabi kata, ini antara naim yang Allah Ta'ala akan persoalkan. Tapi dalam masa yang sama cerita sebutlah, ini satu di antaranya. Islam itu sendiri adalah nikmat yang Allah Ta'ala akan tanya. Iman yang Allah Ta'ala berikan, penglihatan, pendengaran yang kita dapat, kan, keamanan yang kita ada. Allah Ta'ala akan tanya balik. Beli handphone mahal kan, boleh contoh macam apa, handphone tu macam komputer, tapi tak ada benda dalam tu, ada game je. Salah ni. Kita patut gunakan, utilize kan, application ajar hafal hadis, application ajar hafal Quran. Download lah, gunalah. Kan saya pernah bagi tahu dulu kan, application untuk hafal Quran. Tak ingat dah tu. Tahfiz, ada satu application nama Tahfiz. Application ni, dia boleh, kita boleh pilih qari daripada qari dunia ni, nak pilih siapa yang baca untuk kita. Kemudian kita boleh lambat kan, ikut kepada berapa lama dia nak ulang. Berapa kali ulang pun boleh. Nak ulang 10 kali, 20 kali, 100 kali, 1000 kali pun boleh. Kalau orang bangang mana pun, 1000 kali dengar, ingat kot. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Tak ingat juga bang. Kalau pasal kereta, biar macam tu kan, sambil bawa kereta. Amma yatasaalun. Hafal, serius. Saya dekat kecil tu saya ingat, bapa saya rahimahullah, dia suka pasang dalam kereta, bacaan Quran yang taranum lah, surah Yusuf. Dia pasang tiap hari kan, kita dengar kan, walaupun dalam pasangan tu baca-baca je, Allah kan, dia seronok dengan alunan tarikan suara tu. Tapi pasal saya dengar banyak kali bapa saya duk pasang lagu surah Yusuf tu, saya waktu nak hafal surah Yusuf, saya baca sekejap je. Tak sampai pun, tak sekejap. Dah tak sampai setengah jam pun. Habislah satu surah hafal. Pelik kan? Sebab apa? Sebab kita biasa dengar. Tu pendengaran. Kalau kita nak biasakan kita hafal Quran, macam tu lah cara dia. Tapi benda macam ni, handphone beli mahal dia tak pakai. Habis-habis ada tengok Doraemon kan. Lepas tu ada Facebook, lepas tu gaduh dengan orang. Je lain ke? Kan? Maksud dia awak jelas kan, ni awak tak akan soal balik ni. Kemudahan zaman kita, zaman dulu, tak dapat belajar macam ni. Nak baca kitab Arab tak jumpa, tahu tak? Saya ingat tahun 92, 94, saya mula masuk sekolah Arab dekat Perak. Kedai kitab Arab. Apa lagi yang PDF ni? Kedai kitab Arab, yang awak nak beli kitab bahasa Arab, tafsir jalan lain, lepas tu silibus pengajian untuk silibus Mahad Sanawi Mesir yang dipakai untuk kita masuk exam kan, buku-buku kitab Ihya Ulumuddin ke Mau'izatul Mukminin ke, anda hanya boleh beli Wisma Yakin. Kemudian menghala perjalanan ke Perak sampailah ke Ipoh kan, mana tempat Sungai Besar ada satu kedai kitab, Sabak Bernam ada kedai kitab, Teluk Intan ada kedai kitab. Lain tak ada jalan tempat lain, tak ada. Orang semaju orang tak ada. Sekarang ni dengan kawan-kawan kita ada separuh tu bawa kitab masuk, kita beli dengan dia kan. Serius, kemudahan sangat dahsyat. Tak nak beli dengan dia, download internet, download daripada Waqfiyah. Penuh, awak nak berapa jilid, semua ada dalam tu. Tapi kita tengok berapa ramai yang ambil inisiatif nak belajar. Even ada separuh tu dia punya silibus pengajian bahasa Arab dengan audio dan juga PDF pun tak pakai juga. So teknologi ini sebenarnya hujah kat atas kita tau. Kita kata, ya Allah, macam nak mengaji aku orang Melayu. Bahasa lain pandai pula kan. Jepun lah, belajar Mandarin lah. Kan? Belajar benda lain semua boleh. Belajar main saham, punya terror. Ginilah, tengok graf, gitu-gitu, gini-gini kan. Nak jual bila. Saya dengar ada seorang penjelasan kawan kita, baik. Dia bagus lah, dia belajar betul masuk kursus. Kita dengar cerita tu kan, rumit gila.
Kita ingat beli barang jual barang je. Dia tunggulah graf naik, gula turun. Bila nak jual saham, bila nak beli saham. Saya kata, la haula wala quwwata illa billah kan. Punyalah detail kan. Bila masalah agama ni kadang-kadang kita lihat banyak orang tak ada kepentingan. Dia baguslah. Dia uruskan kuliah-kuliah. Tapi dalam sama dia ada ambil benda-benda macam ni. Tapi bayangkan, ini hujah tau. Ini naim. Kan kerehatan, keamanan yang kita ada. Tempat lain kadang tak boleh belajar. Belajar tu ada orang tembak ke luar bangunan. Kita aman sangat ni, serius. Kalau pergi tempat lain, US contohnya sekarang kan. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ada je. Yang terbaru kes 4 orang mati. Tembak. Kan random shooting. So nak fahamkan sekarang ni apa kita dapat nikmat, sebenarnya dia masuk dalam naim ni dimaksudkan. Atau juga kalimah yang kita ambil tu wa yamnaunal maun. Maun tu apa? Ada sebut periuk-periuk perkakas, ada kata bantuan, ada kata sedekah, ada kata. Jadi semua sebutan tadi adalah sebahagian dengan contoh. Bila ahli tafsir tu dia tafsirkan kalimah tadi dengan contoh. Contoh yang biasa diorang faham daripada kehidupan mereka. Faham ma'un tadi, an-na'im tadi. Sini tafsiran dengan makna. Tapi dengan contoh bagi perkara berkenaan. Kemudian as-salisu at-tafsiru bil lazimi awin natijati. Tafsiran dengan lazim yang semestinya bila jadi macam ni mesti jadi macam ni. Kemestian ataupun natijah. Contoh dia tadi. Yang kita baca tadi. Yang keluar daripada Ibn Abbas sebut tafakahun tadi. Dia kata apa? Ta'jabun. Ataupun talawamun dikatakan oleh Ikrimah. Atau Hasan al-Basri kata tandamun. Ataupun Abdurrahman bin Zaid bin Aslam kata tatafajja'un. Kamu terkejut. Semua ni natijah. Bila benda yang kamu tanam tadi jadi hancur berkecai, tak ada hasil, kering terus, kamu akan apa? Tak gembira tu benda, apa lagi? Terkejut. Jadi semua tadi kadang kemestian. Bila benda tu jadi, kamu pasti akan terkejut. Kamu pasti akan menyesal. Kamu pasti akan salah menyalahkan. So ini bentuk dia adalah apa? Hasil daripada kejadian berkenaan. Dia sama macam yang kita bincang dulu. Sekejap. Sekejap. Ada kita ambil dulu sekejap. Bab berkenaan dengan semua mereka tu berikan okey. Ni bab apa ini ketika ikhlaf tanawwu'. Okey Kata balik sekejap. Nampak kan? Ikhtilaf tanawwu' tu hari tu yang kita tengok contoh-contoh ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilaf yang bersifat kepelbagaian, bukan bersifat percanggahan. Okey sekejap. Ni ikhtilaf. Ikhtilaf tanawwu' ni. Bukan salaf kan. Sekejap. Nampak contoh baru nampak Kalau tak ada nampak contoh ni kita akan tak faham sangat. Tafsir bin Ma'thur. Macam betul juga. Sekejap. Ya betul ada dah. Depan sikit. Okey, kita tanawwu' yang kita ambil itu muka surat. Tak sama muka surat. Sekejap. Ini 86. Sekejap. Okey ni ayat ni. Okey dia macam ni yang bila Syekh Muhammad Tayyar dia jelaskan, dia kata dalam bab ikhtilaf tanawwu' ni dia kata kadang-kadang bab yang luas, meluaskan salaf pertafsiran sesuatu disebut salah satu sifatnya atau keadaannya dalam ayat. Lalu mereka luaskan sifat yang lain yang bukan dalam ayat tersebut, tapi daripada ayat yang lain diorang gabungkan maksud ayat lain dengan ayat ini punya sifat. Okey.
sekalipun dia kata tidak ditunjukkan oleh lafaz secara langsung. Contoh dia firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tur. At-Tur Allah Ta'ala nyatakan dalam surah At-Tur ayat ke-9, yauma tamurus sama'u maura. Hari di mana berpusing, maura yamuru tu, bergerak, berpusing. Langit itu dengan pusingan atau pergerakan. Okay. Maur, dia kata, wa fal mauru yadullu ala taraddudi wa yakunu bizihab wa iya wa maji. Maka dia kata maur ni berlaku dengan datang dan pergi, dan jadi dengan dia berbolak-balik, datang dan pergi yang cepat di atas bentuk macam goncangan, dari sudut goncangan. Maka datang dengan tafsir salaf, tadurus sama udaura, berputar langit tu dengan satu putaran. Okey, so mauruha tahrikuha, bergoyang langit akan bergoyang. Dan dia kata mauruha, berputarnya langit ni adalah istidaratuha wa tahrikuha li amrillah, berputar dia dan bergerak dia kepada perintah Allah Taala. Wa mauruha, dan berputarnya langit ni adalah mauju ba'daha bi ba'din, berombaknya satu bahagian langit dengan bahagian yang lain. Wa mauruha, dan bergoncang berputarnya langit ni adalah tasyakkukuha, pecahnya langit. Dan memang kalau kita kata dah goyang-goyang, maka pecahlah. So semua ni sebenarnya macam yang kita kata adalah natijah daripada dia bergoncang apa jadi. Kalau dia berputar apa jadi. Kan langit ni kan dia fix, tetap. Kalau tak jadikan dia macam tu diam. Tapi bila dia bergoncang, bergerak, apa jadi? So dia kata pecah. Macam ombak, berlaga-laga satu sama lain. So semua ni sebenarnya lebih kepada apa? Sebab dia kata, berkata Ibn Atiyah, hadihi kulluha tafasir bil makna. Ini semuanya tafsiran dengan makna. Li'anna sama al-aliyata ya'tariha hadha kulluh. Kerana langit yang atas ni akan kena padanya semua ini. Semua keadaan ni. Semua ni makna ni adalah berkaitan dengan apa akan jadi nanti pada langit ketika mana kiamat berlaku. So disebut. Jadi diorang tafsirkan dengan kefahaman mereka dengan ayat-ayat yang lain. Yang mereka faham langit apa jadi kan. Idza sama unsyaqqat. Kan bila langit akan terbelah. So dia masukkan meaning terbelah daripada berputar tadi. Pada putar terbelah lah dia. Dia tidak lagi tetap. Kan berlaga-laga semua sekali apa yang di atas tadi. So basic faham Jadi ini yang kita nak fahamkan dengan maksud dia panggil tafsir dengan juzuk. Dengan juzuk sebahagian dengan misal dengan natijah. Dengan natijah ataupun dengan lazim. Dengan lazim. Okey. Sekejap. Mana dia tadi? Okey tu. Okey, natijah atau lazim. So tiga lah. Tiga ni Tapi yang pertama tadi kita kata dengan juzuk, contoh macam Suratul Mustaqim. Dengan misal, contoh macam tafsiran bagi Naim atau Ma'un. Tafsir dengan lazim tadi, macam yang atas tadi, itu dah contoh dia kan. Kalimah tu datang dengan maksud tafakkahun, tinggalkan gembira, tapi yang ni kata terkejut, yang ni kata menyesal, yang ni kata sekian, yang ni kata sekian. Semua tu ada natijah kepada apa jadi bila tanaman yang anda tanam hancur berkecai. Tak ada sebarang hasil. Apa jadi? So, diorang lebih kepada natijah, bukan kepada kalimah yang ada. Okay. Wa hadhi kulluha tafasirun bil makna. Ini semua adalah tafsiran dengan makna. Wa sayati tafsiluha fil mabahasil qadimi, dan akan datang perinciannya pada kajian atau tajuk yang berikut. Nanti akan datang kita akan bincangkan lagi tajuk ni. Baik. As-salisu yang ketiga. Ini yang ketiga at-tafsiru 'alal isyarati wal qiyas. Tafsiran di atas isyarat ataupun kias, pengkiasan, penyamaan, dan juga isyarat, mana hin. Apa hin yang ada dalam ni yang konon tunjuk pada yang lain. Okey. Hadha an-naw'u huwa aqallu anwa'i inda salafil ummati. Ini bentuk yang paling sedikit tafsiran di sisi salaf umat ini. Walam yukthiru minha, dan mereka tidak membanyakkan tafsiran seperti ini. Tafsiran yang bentuk dia itulah gambaran macam ini, gambaran untuk itu. Macam saya sebut tu kan Numan Ali Khan punya tafsiran bagi bir. Lan tanalul birra albirru albarru. Albirru kebaikan, albarru daratan. Jadi kamu takkan sampai ke daratan. Seolah kamu sedang berenang. Gitu cuma. Dia macam pelik juga kan. Ada juga yang saya dengar sekali tu.
Nabi ni kita pelik juga ustaz. Apa pahaman pelik ini. Dia kata apa? Wa atal mala ala hubbihi. Dia actually dia tafsirkan ayat surah Al-Baqarah 177. Wa atal mala, ini sikap orang yang mendapat kebaikan Allah Taala tu selepas dia beriman dengan Allah, hari kiamat, para malaikat, kitab dan nabi, dan dia berikan harta walaupun dia sayang. Wa atal mala ala hubbihi, dia berikan harta walaupun dia sayang. Tapi kita dengar yang ustaz tu cakap apa? Wa atal mala ala hubbihi, dia berikan harta macam hobi. Maksud dia suka bagi harta macam hobi biasa. Seronok bagi harta. Itu maksud bila kita sampai tahap macam tu. Dia kata barulah kita ni mencapai kebaikan yang sebenar. Problem dia, kita buka dalam ayat Quran tu jelas-jelas kata wa atal mala ala hubbihi. Dia berikan harta walaupun dia sayang. Dia sayang ni benda ni, tapi dia bagi juga. Walaupun dia sayang. Itu maksud sebenar. Memang Nabi sebut pada para sahabat, bila para sahabat tanya, dia kata ya Rasulullah ayu sadaqati azam, manakah sedekah paling besar? Para sahabat tanya, Nabi kata apa? Azamus sadaqah, atau sedekah paling azam adalah anta sadaqah, engkau sedekah. Wa anta sahihun syahih, dalam keadaan engkau sihat dan engkau kedekut. Tarjul ghina, engkau harap jadi kaya. Wa takhshal faqra, engkau bimbang jadi miskin. Sedekah paling mahal adalah engkau sedekah ketika engkau sihat dan kedekut. Sebab orang sihat, kan dia rasa dia akan pakai lagi benda ni besok, nak pakai. Sebab tu dia tak bagi orang. Cuba kadang-kadang dah terbaring atas katil, cucu tanya, Tok, cantik jam? Ambil lah. Kan? Dah tak rasa nak pakai, ambil lah. Kan? Orang tanya apa pun ambil lah. Ketika mana dah kita tak rasa ada harapan, nak pakailah barang tu. Jadi kalau kita rasa besok boleh sihat, nak bagi. Sebab tu Nabi kata, sedekah paling besar, anta saddaqa wa anta sahihun. Syahih, kedekut. Yang kamu harap jadi kaya, kamu takut jadi miskin. Barulah itu sedekah paling besar. Mana kau lawan kehendak jiwa kau. Bukan maksud dia kau bagi harta walaupun macam hobi. Ini macam ni pelik kan. Wa atal mala ala hubbi, beri harta macam hobi. Gitu macam dengar dia jawab, apa hal ni? Terkejat. Tapi nak faham, kadang-kadang benda macam ni dipanggil isyari ni. Dan sebahagian besar dipanggil apa? Tadabbur. Apa yang zaman sekarang ni orang kata tadabbur ni kan. Kita bimbang sebahagian besar ni based on that cara, kaedah di mana dia akan cuba relatekan secara simbolik ataupun secara metafor kisah Quran tadi dengan diri dia. Dia tak ambil zahir Quran tadi kepada diri dia. Dia akan ambil apa perkara-perkara tersembunyi yang ada dalam ayat Quran tadi untuk diri dia. Jadi ini masalah pasal benda tadi ni yang kadang-kadang keluar tafsir zahir, tafsir batin ni. Tafsir zahir, tafsir batin. Ustaz belajar ni tafsir zahir, saya tak nak, saya nak tafsir batin. Tafsir dalaman yang mendalam. Kita dengar kan. Kita kadang-kadang tu macam payah juga. Tapi memang sebenarnya kalau ni kan, ini cara. Kalau rasa nak ramai orang datang kat Masjid Salam, kita buat apa? Kuliah apa? Rahsia huruf ba. Serius kan? Orang Malaysia macam tu. Bagi je benda-benda yang rahsia-rahsia ni, rajin je. Cepat je dia datang. Bila kita bagi yang betul-betul, tak nak pula dia. Biasa kan? Nak luar biasa sikit kenalah mengarut. Alah kuliah, okay, baik. Dia kata macam ni, macam masalah. Kalau orang tu rasa macam diri dia ditegur oleh ayat Quran, teguran Allah Ta'ala kepada makhluknya, pada sesiapalah, atau peringatan Allah Ta'ala, dia rasakan teguran tu kena kat dia, itu baguslah. Itu eloklah dia rasa tadi. Walaupun sebenarnya ayat tu tidak turun kepada sahabat tertentu, atau ayat tu turun kepada orang tertentu. Kadang kita bahaya juga pasal masalah isyari ni. Saya ingat sekali kot kat Segambut tu. Saya mengajar Kitabul Iman ke Manhajul Talaqi, saya tak ingat mana satu. Tapi ketika ajar-ajar tu, saya tersebut tentang kisah Nabi Yusuf. Kemudian saya terangkan sikit sebagainya. Lepas solat, ada pak abang ni datang. Dia salam saya. Dia kata, Ustaz,
Ustaz sebut tadi tentang siasatan Nabi Yusuf. Nama saya Yusuf. Saya tadi sebenarnya nak pergi tengok wayang, tapi saya singgah kat sini. Jadi saya rasa tiba-tiba macam Ustaz cakap tadi kena kat saya. Jadi saya kata bang, tak sengaja kot. Tapi kalau saya kata minta bawa ayam Kentucky, dia bawa kot. Orang macam ni kan, dia datang-datang dah macam tu kan. Dia rasa macam pelik juga kita. Rasanya aku tak cerita pasal awak kan. Tapi dia macam tu. Dia terus simbolik. Ni pasal saya nama Yusuf. Aku macam, apa hal abang ni? Kan dia macam nakkan nampak macam seolah saya tegur dia. Ya, tapi benda tu kalau dapat teguran dan anda mentabah baik, alhamdulillah lah. Tapi untuk katakan bahawa ustaz tu tegur kita terasa dalam hati ni. Ustaz panggil nama kita. Itu panggilan kita lah tu. Tu orang lain untuk kita. Itu masalah jugalah. Kesian kita tengok. Betul dia kata dia nak pergi tengok wayang. Singgah kat masjid, nak solat maghrib. Lepas tu dengar ceramah, tak edi lari. Duduk diam dengar. Lepas tu tiba-tiba ustaz sebut nama Yusuf. Tahulah kadang. Tapi kita tak tahu juga orang dengar faham apa. Kan kita cakap kan kadang laju. Jadi orang dengar macam apa dia dengar, wallahualam. Tapi ada cerita kat kelakar kak benda ni. Tapi tak tahu kenapa pakcik sampai sekarang menangis. Saya ngajar Kitabul Iman dekat satu tempat dekat Putrajaya, satu kampung. Satu hari tu saya mengajar, pakcik tu datang nangis kat saya. Udahlah ustaz, saya tahu saya salah. Dia nangis. Saya macam, apa tak pakcik ni, aku buat apa kat dia? Saya mengaku saya silap. Saya apa hal pula pakcik ni, aku cerita buat lain. Dia nangis. Bukan pakai serban. Kalau tak pakai serban tak tahu lah. Pakcik pakai serban. Nangis. Saya pun tak faham dia nangis kenapa. Dia tak kasyaf dia kot. Tapi dia datang nangis. Saya tak tahu kenapa dia nangis. Kadang ya, sebab tu sini. Pada sudut asalnya Al-Quran Karim memang untuk semua. Kan? Memang kita kata. Tapi janganlah terlampau overthinking. Sampaikan rasa macam ustaz tu tahu rahsia awak. Janganlah. Kalau dia datang saya macam, apa hal pakcik ni kan? Dia mungkin anggap, ustaz, janganlah sebut saya mengaku salah ustaz, saya takkan buat lagi. Aku macam, bukan tua. Kat 60-70 tahun umur dia. Tu tua main janggut putih sekali. Pelik tak? Tapi lah mungkin macam abang tadi lah, dia datang, saya Yusuf. Ustaz sebut Yusuf, saya Yusuf. Apa benda lah pula abang ni? Tapi saya terfikir jugalah, kalau saya jadikan dia hamba abdi, saya jadi tu. Betul lah orang Malaysia, jangan main-main. Kita dapat pegang something. Kita kata bawa ayam panggang, ayam golek. Bawa ayam golek tu. Jujur lah dia jumpa saya. Saya pun macam, tak ada bang, balik. tak ada kaitan. Saya tak ada benda isyarat kat abang. Saya dah dengar kot. Betul ustaz saya. Cerita macam cerita hidup saya. Pula kan. Tang mana hidup engkau dengan hidup pada Nabi. Serupa. Tapi faham. Jadi orang macam ni kadang dia overthinking. Yang ini sudut yang kita kata tafsir isyari ni, daripada Al-Quran dibawa akan jadi macam tu. Dia akan start overthinking. Over daripada apa meaning ayat tadi, dia baca lagi jauh. Dia baca lagi dalam kononnya. Yang kadang-kadang benda tadi berdasar pada baris, kepada huruf, kepada nama, kepada apa. Dia akan cubalah cari relate dengan diri dia dengan apa keadaan tadi. Sudah asal kita panggil apa, tapi lah para ulama tak tolak total. Sebagian ulama tolak total Dia ada tafsir isyari ni. Sebelum saya sebut sini yang kat sini. Dia kata tafsir isyari ni atau tafsir bil isyarah dinamakan juga tafsir sufi atau tafsir faidi. Faidi ni maksud dia limpahan. Means that bila orang tu berzikir banyak sangat, amal banyak sangat, nur Allah Taala beri pada dia hidayah tu melimpah ruah. Sampaikan dia baca ayat tu nampak bukan-bukan. Faid, limpahan kurniaan Tuhan dia kata. Dia ada satu bentuk daripada tafsir Al-Quran Karim yang ia kembali atau disandarkan kepada satu jenis tertentu daripada kefahaman. Itu kefahaman pengertian yang tidak zahir pada sekali pandang. Tapi dia perlu kepada tadabbur dan ta'ammul. Perlu pada pentadaburan, penelitian dan pemerhatian. Hadin ma'ani dan penelitian ini takun min isyaratil ayati. Dia kata dan penelitian ini dia daripada isyarat, daripada hint, daripada ayat-ayat tadi.
Tazharu li arbabis suluk wa ulil ilmi. Dia hanya akan muncul kepada orang mempunyai suluk lah, mempunyai kepribadian yang apa, tuan-tuan apa inilah, geng-geng sufi lah kan, dan juga orang punya ilmu. Dia kata dikenalkan ia oleh Syekh Muhammad bin Abdul Azim Az-Zarqani dengan kata-kata dia, huwa ta'wil Quran bi ghairi ma zahiruhu, bi ghairi zahirihi. Dia kata dia adalah pentakwilan Quran, penafsiran Quran dengan bukan zahirnya. Li isyaratin khafiyatin, kerana isyarat yang tersembunyi. Tazharu li arbabis suluk wa tasawuf, yang ia muncul kepada orang-orang yang mempunyai kepribadian dan juga ada tasawuf. Wa yumkinu bijam' bainaha wa bainaz zahiri wal murad bi aidan. Dan boleh jadi juga yang dikendaki dengannya adalah digabungkan dengan yang zahir dan apa dikendaki tadi, gabung sekaligus. Dan dia kata wala yara sufi anna tafsir al-isyari huwa kullu ma tahtamiluhu al-ayatu min al-ma'ani. Dan apa melihat sebahagian al-sufi, saya tak kata semua pasal sebahagian, okey, bahawa tafsir isyari ni ia adalah seluruh apa yang tidak melihat sufi. Tafsir isyari ni ia seluruh apa dikandung oleh ayat daripada pengertian. Bal yara anna hunaka makna akhar tahtamiluhu al-ayah. Bahkan dia melihat bahawa di sana ada pengertian lain yang dikandung oleh ayat. Ba'dal ma'na zahiri wal al-wadhihi. Selepas makna yang zahir dan nyata, ada makna yang tersembunyi. Ini yang biasa diorang cuba try kan. Fatafsir bil isyarati yakni anna nususa laysat ala zawahiriha. Tafsir isyarat ini bahawa nas-nas yang datang ni bukan di atas zahirnya. Innama bima tahwihi fi batiniha. Tapi dia hanyalah tafsiran tadi apa dikandung dalamnya. Min isyaratin khafiyatin, daripada isyarat-isyarat yang tersembunyi. La yudrikuha illa ashabul kashfi, yang takkan diketahui kecuali orang yang mempunyai kasyaf. Kasyaf. Kenapa kasyaf? Ya, pasal balik pada asal Khidir dan Musa. Musa nampak zahir, Khidir nampak tersembunyi. Itu contoh. Padahal sebenarnya Khidir punya mukjizat adalah itu, Musa punya mukjizat adalah lain. Itu patut kita faham. Sedemikian tak ada kita lagakan antara para anbiya. Tapi dia kata tak, Khidir adalah orang soleh, kata. Bukannya Nabi. Habis. Kita pun kadang ada orang jam lah nak jawab apa. Kita kata boleh, tak ada hal. Awak kata Khidir boleh tahu, okay. Tapi Khidir punya ilmu tu halalkan yang haram. So soalan, untuk guru awak kasyaf adalah duni, halalkan haram tak? Dia takkan cakap ya. Kalau dia cakap ya, kafir. Dia akan cakap tak ada, mana ada. Dia takkan cakap. Sedangkan itu realiti yang berlaku adalah Khidir menghalalkan yang haram. Bunuh orang adalah halal haram. Tapi boleh halal dengan wahyu. Macam kita potong tangan pencuri, halal haram. Tangan manusia potong tangan, halal haram. Tapi kita jalan ke perintah Allah Ta'ala, potong tangan pencuri. Macam dalam surah An-Nur, itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan. Surah apa? Itu berzina, sebat, mencuri dalam surah An-Nisa. Tak ingat. Maidah. Wasariku tu. Maidah 38. Okay. So, logiknya memang tak boleh pukul orang pun salah. Tapi sebat penzina dan surah An-Nur boleh. Pasal perintah Tuhan. Dengan wahyu yang haram itu jadi halal. Dengan wahyu lah Adam AS kahwinkan anak dia silang. Anak dia kahwin sama sendiri. Dengan wahyu juga dihentikan perkara tersebut. Dengan wahyu juga dibolehkan. Contoh macam apa dalam konteks kahwin, Yaqub kahwin adik-beradik. Bini dia ada adik-beradik. Mana kakak dan adik. Dia kahwin dengan ni, dia kahwin dengan ni. Dua-dua jadi isteri dia. So dengan wahyu juga turunnya Taurat kepada Musa haramkan perkara berkenaan. So kalau wahyu ya tak ada masalah. Tapi kalau bukan wahyu, ilham, kasyaf, macam mana boleh halalkan yang haram? Dan bahkan orang sebut boleh, saya kata macam tak tahu benda lempang orang. Kenapa? Saya dapat ilham. Saya dapat gambaran tadi, kalau tak lempang awak akan mati pula. Kan? Semalam ke tadi ke? Saya ingat. Ada orang telefon, dia tanya soalan. Dia tu tanya soalan. Tapi saya nampak nama dia. Dia pendaftar dekat Jabatan Agama Islam mana entah. Nampak nama dia pasal kita ada app kan. Baca saya tengok nama dia. Saya jawab lah, dia tanya soalan. Dia kata ni Ustaz Adli ke? Saya kata ya.
Dia kata ni ada soalan lah ustaz nak tanya. Saya dapat nombor ustaz daripada laman web Jaiz, dia kata. Hubungan Tauliah Jaiz kan. Ni ada orang cakap dengan saya, dia kata, kalau kita dah buat jahat ni, dah ketemu Allah Ta'ala. So dia kata macam tak salah lah kita buat apa yang kita buat. Benda ni kita lama dah jawab. So dia tanya soalan tu. Tapi yang bestnya ujung-ujung soalan tu lepas saya jawab panjang lebar. Dia kata, ustaz dah sambung Tauliah belum? Saya kata dah submit dah. Alhamdulillah, dia kata. Dia macam nak test kot, wallahualam. Tapi sudut-sudut asal dia kita kena faham lah benda macam ni. Jadi bab apa tafsir Isyari ni maksud dia, ya. Dia kata diketahui oleh arbabul kashfi, orang yang punyai kasyaf. Okey. Wa arbabus suluk wal madarij, dan orang-orang yang punyai tempat-tempat suluk dan juga tempat-tempat untuk meningkatkan kerohanian dengan amalan-amalan sufi lah. Wa tilka hakikatul irfan, dan itulah hakikat pengetahuan. Wa ashabu hadha tafsir minas sufiyati la yunkiruna al-amal bil-zahiri. Tapi dia kata orang-orang yang orang-orang tafsir ini, tafsir Isyari ini dari kalangan sufi, tidak mengingkari amal dengan yang zahir. Walakin ila janibihi tujadu asrarul batini, tapi di samping yang zahir tu ada rahsia-rahsia yang batin, allati la yattali'u 'alaiha, yang takkan menjenguk kepadanya illa arbabul haqaiqi, kecuali orang-orang hakikat. Wahum yaquluna inna likulli harfin hadda, dan mereka mengatakan untuk setiap huruf tu ada batasannya. Wa likulli haddin matla'a, dan untuk setiap batasan tu ada tempat untuk kita melihatnya. Fal haddu huwal muntahal makna, mana batasan tu adalah penamat bagi pengertian min muradillah. Wal muttala'u, dan tempat jenguk, tempat kita terbit tadi adalah apa yang sampai padanya, disampai dengannya untuk mengetahui akan matlamat. Okey, tapi dalam masalah ni yang kita akan sebut nanti syarat, kita kena tahu juga sebenarnya secara keseluruhan pendapat para ulama berkenaan dengan tajuk ni, tajuk tafsir Isyari ni. Para ulama yang tidak terlibat dengan tasawuf memang terang-terangan menolak tentang perkara ni, ya, kerana disebutkan, dia kata contoh macam disebutkan dia kata Tahir bin Ashur, Muhammad Tahir bin Ashur, dan tafsir Tahrir Tanwir, dia kata apa? Amma ma yatakallamu bihi ahli isyarat, adapun apa yang dikatakan oleh ahli tafsir isyarat ni, minas sufiyati, dari kalangan orang sufi, fi ba'di ayatil Quran, pada sebahagian ayat Quran, mima'anin la tajri al alfazil Quran, yang tak bergerak, yang tak berjalan pada lafaz Quran, tak ada. Lafaz Quran tu kita cek, tak ada meaning tersebut. Tapi diorang rasa ada, diorang kata ada. Walakin bitakwilin, tapi dengan pentakwilan, wa nahwihi, dia kata dan sebagainya. Payam bagi an ta'lamu, maka haruslah kalian tahu annahum makanu yad'una anna kalamuhum fi dhalika tafsirul Quran, bahawa kalian kena tahu bahawa kata-kata mereka, apa mereka dakwa tu, dan kata-kata mereka pada perkara itu bukanlah mereka tidak mendakwa pada apa kata-kata mereka pada perkara itu sebagai al-Quran, tafsir Quran. Bal ya'nuna anal ayata tasluhu litamassuli biha fil ghardil mutakallimi fih. Tapi mereka maksudkan bahawa ayat itu elok untuk dicontohi dengan contoh yang mereka sebut tu pada tujuan orang yang berkata-kata. Okey, dan cukup untuk kita faham kat situ. Dia kata annahum yusammauha isyarat, mereka namakan tafsir bentuk ni tafsir isyari. Dia isyarat Quran, bukannya tafsir Quran, isyarat Quran. Faham dia bukan ni. Dia kata walam yusammauha ma'ani, mereka tak kata makna Quran, dia kata isyarat Quran. Fa bidzalika faraqa qauluhum qaulul batiniyah. Dengan itu mereka pisahkan kata-kata golongan batiniyah. Okey, pasal golongan batiniyah dia terbalik. Dia kata yang dalam tu yang sebenar tafsiran. Ini bagi yang tak sesat lah, yang belajar tafsir Isyari tapi dia tak lari keluar. Okey. Dia kata wali ulama il-haqqi fiha ra'yan, dan bagi ulama yang benar pada tafsir Isyari ni ada dua pendapat. Fal Ghazali, Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yaraha maqbulatan, dia lihat tafsir Isyari ni diterima. Qala fi kitab min al-Ihya, dan dia kata dalam satu kitab daripada Ihya Ulumuddin, idza qulna fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam la tadkhul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun fa hadha zahiruhu aw isharatuhu anna al-qalba baitun, anna al-qalba baitun
wa huwa mahbatul malaikati wa mustaqarri asarihim. Dia kata contoh Imam Ghazali cuba terangkan. Dia kata bila kita katakan pada sabda Nabi SAW, tidak akan masuk malaikat satu rumah yang dalamnya ada anjing ataupun gambar ataupun ukiran, okay? Maka ini zahirnya atau isyaratnya, itu zahirnya itu. Isyarat dia adalah kalbu ni adalah rumah, seperti rumah. Dia kata takkan masuk malaikat satu rumah dalamnya ada anjing, tidak juga surah dan patung atau gambar. Anjing ada, gambar tak ada, takkan masuk. Okey. Fa hadza zahiruhu, dia kata fa hadza zahiruhu, dia kata wa huwa, dan qalbu dia pula dia kata mahbatul malaikah, di tempat turun malaikat. Mustaqarru asarihim, dan tempat turun kesan-kesan malaikat. Wa sifatur radiati, maka sifat-sifat yang keji. Kal ghadabi, seperti marah. Wasyahwati, dan syahwat. Wal hasad, wal hiqd, dengki. Okay, hasad, dengki. Wal ujub, rasa takjub diri. Dia seperti apa? Kilabun nabihah fil qalbi, seperti anjing yang menyalak dalam kalbu. So dia kaitkan hadis yang tentang masalah malaikat tak masuk rumah dalamnya ada anjing dan juga gambar, dia kait dengan kalbu pula. Ni isyari dia kata. Jadi kalau dalam tu macam dia kata sifat marah, syahwat, hasad. Tapi masalah syahwat tadi ada yang benar. Marah tu tadi kita kata pada yang benar di dalam agama adalah benar. Imam Syafi'i katakan man istughdiba falam yaghdab fa himar. Siapa disuruh marah tak marah, dia keldai. Orang buat benda untuk kita marah tak marah, kita keldai. Tapi yang dalam agama masalah channel marah tadi macam mana? Bukan masalah tak boleh marah langsung. Rasa marah tu timbul, itu adalah realiti bila agama Islam ni diperkotak-katikkan. Kita marah tu logik lah. Takkan macam tak, jangan marah. Teguran Nabi pada lelaki yang jangan marah tu ada sebab dia lain. Jangan campur aduk kan. Tapi ala kulihan, so jadi kat sini disebut hiqd, hasad, ujub. Dia adalah seperti anjing yang menyalak fil qalbi, dalam hati. Fala tadkhuluhul malaikatu, maka malaikat tak masuk ke dalamnya. Wa mashhunun bil kilab, dalam keadaan qalbu tu penuh dengan anjing-anjing. Wa nurullah la yakdhifuhu fil qalbi, dan cahaya Allah pula takkan dicampak dalam hati illa biwasitatil malaikah, kecuali dengan perantaraan malaikat. Fa qalbu hakadha la yakdhafu fihi nur, maka hati macam ni ada kotoran tadi, ada benda-benda tak elok tadi, dia akan tidak ada cahaya di dalamnya. So, nampak isyarat kan? Ini isyari dia kata. Wa qala laisa aqulu inna murad min hadis bi lafzil baitil qalb wa bil qalbi sifatul madhmumah. Dia kata bukanlah aku katakan dikendaki dengan hadis lafaz bait tu dengan qalb dan kalb tadi, anjing tadi, dengan sifat mazmumah, walakin aqulu huwa tanbih alaihi, dia macam peringatan terhadapnya. Mana kalau macam mana, dia tak kata qalbu tu, rumah tu qalbu, anjing tu perangai tak elok, dia cakap. Tapi dia kata ia macam peringatan, macam mana rumah tak boleh masuk panjang malaikat, macam tu hati pun tak ada akan didatangi oleh malaikat dengan keadaan tadi. Maksud dia lah. Wal farqu baina at-taghyir zahiri wa baina tanbih 'ala al-bawatini, dia kata min dzikri zawahiri. Dia adalah dan dibezakan, dia kata di antara pengubahan yang zahir dengan peringatan di atas benda yang dalaman, dan daripada sebutan yang zahir. Itu saja. Okey. So dia kata daripada perbezaan ini, dia kata apa yang disebut oleh Imam Ghazali ni, dia kata dia macam dia kata Tahir bin Ashur, dia kata fahami dengan contoh ini yang halus ni, dia bezakan di antara fahaman batiniah. Yang golongan batiniah ni kalau kita jumpa, dia kata anggap yang zahir ni tak ada pun tak apa. Yang penting yang hakikat, yang dalam tu. Kalau yang luar ni tak ada, ini bukan Tuhan nak. Solat ni Tuhan tak nak. Puasa Tuhan tak nak, tu dia tak puasa, tak solat tu. Bagi dia zahir, ni kulit. Kita nak isi. Dia kata. Tu bezakan dengan apa yang disebut oleh, macam Tahir bin Ashur kata tentang kata-kata Imam Ghazali. Okay. Dia kata, okay, ada contoh yang diberikan. Dia kata, tak sebut lah mana. Tafsir. Ya, Jap.
Dia tak sebut yang contoh yang yang tolak. Dia sebut contoh yang terima saja. Soalan kuliah kalau kita lihat pada tulisan contoh macam Dr. Mustafa Dibura dalam kitab Al-Wadih fi Ulumul Quran, dia kata tafsir Isyari ni tafsir batil. Dia kata batilun wa ithmun kadzalika. Dia tafsir yang batil dan juga yang dosa juga. Dia kata bali yukhsha al-khuruju anil Islam, bahkan dibimbangi terkeluar daripada Islam. Liman i'taqada dzalika, bagi siapa yang beriktikad sedemikian. Kalau dikatakan tafsir dalaman tu yang ada. Dia kata soalan macam tambahanlah. Ma'adzallah, minta jauh dari Allah Taala. Walau ulhiqa bi tafsir al-batini la yu'addu ba'ida. Kalau disusulkan, dimasukkan tafsir Isyari ni ke tafsir batini, tidaklah benda ni jauh, dia kata. Waqad arafta al-hukma fi dhalika tafsir, dan anda telah tahu hukum ke atas tafsir batini. Allahumma illa an yakun tafsir Isyari, melainkan bahawa tafsir Isyari ini dikata qaiman 'ala al-i'tiraf bi ma'ani zawahiri an-nusus. Beza dia adalah tafsir Isyari ni diorang masih lagi terima yang zahir nas tadi punya meaning, tak tolak. Itu je beza dia. Okey. Ala ma taqtadi al-lughati wa al-lughatu wan nusus syar'iyyatul ukhra. Di atas apa yang diputuskan ia oleh bahasa dan juga nas-nas syarak yang lain. Fal marju alla yakunu ba'sa wa ithma biiznillah. Maka yang diharap tidaklah ia salah dan dosa dengan izin Allah Taala. Wa yuqaribu min hadha tafsir ma qalahu ulamaul usul fi qaulihi ta'ala. Dan mendekatkan akan maksud ini, tafsir ini, apa dikatakan oleh para ulama usul pada firman Allah Taala surah Al-Baqarah 233. Beliau nyatakan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ke atas orang dilahirkan anak untuknya, kenalah beri rezeki pada isteri-isteri tersebut dan pakaian mereka dengan baik. Surah Al-Baqarah ayat al-ayatu nasun fi wujubi nafaqati zaujati 'ala zauj. Ayat ni adalah nas ke atas wajib nafkah isteri ke atas si suami. Dan dia diisyaratkan wahya tusyiru ila anal walada yunsabu ila abih. Dan demikian juga dia tunjukkan bahawa anak tu dinasab kepada bapaknya. Contohlah sikit. Jadi kita dah faham sikit maksud tafsir Isyari ni. So beza dengan tafsir batini adalah yang tafsir batini tak terima zahir. Atau dia kata yang zahir tu bukan tafsir, yang nak dikenaki dalam tu. Sedangkan tafsir yang Isyari ni, atau macam dikatakan Imam Ghazali, dia kata bukan tafsir pun, dia hanya macam Tahir bin Ashur kata, dia cuma isyarat. Apa kita isyarat, dapat syarat daripada firman Allah Taala tadi. Tapi bukan nak katakan itu maksud dia. Dia kata bukan maksud dia. Tak kata rumah tu sekian, tapi persamaan yang kita boleh faham, kalaulah rumah yang ada anjing, ada gambar takkan atau patung, takkan dimasuki oleh malaikat. Qalbu yang ada benda-benda kotor, benda-benda tak elok macam tu pun takkan dimasuki malaikat. Walaupun dia kata, dia tak katalah semua sifat yang keji tu sebagai anjing. Dia cuma dikatakan macam peringatan. So kita kata kalau macam tu, kalau macam ni pun lagi patut. Apa yang lebih patut difahami sedemikian. Baik. Okey, dia kata kat sini, wa jaa anhum fihi ba'du tafasir kama sayati, dan telah datang dari mereka sebahagian daripada para salafus soleh padanya sebahagian tafsir kama sayati, macam mana kita akan bincangkan nanti. Walihadha an-naw'i syurutun dzakaraha Ibnu Qayyim, dan untuk bentuk ini daripada tafsir ada beberapa syarat. So kalau dia kata nak pakai, pasal ulang balik, kalau dia kata orang tu masih kata yang zahir ni ini ada, yang dia nampak ni macam isyarat ni, ini dia rasa tak apa. Kalau dia kata yang ini bukan yang Allah Ta'ala nak, yang ini yang sebenarnya, ada masalah. Itu masalah dia. Itu batini. Yang batini dia tolak yang zahir. Dia kata Ibnu Qayyim telah letakkan syarat. Wahya, dan dia adalah antaranya pertama, alla yunaqidu ma'nal ayati. Janganlah tafsiran tadi menentang akan pengertian ayat, bertentangan dengan maksud ayat. Contoh ayat tadi tentang tajuk perang, atau ayat tadi tentang tajuk masalah jiwa, ataupun tajuk masalah halal haram. So dia tak boleh benda yang opposite. Atau contoh macam ayat tu datang kata tak boleh, dia datang kata boleh. Ayat tu datang kata tak boleh, dia kata boleh. Tak boleh. Kedua, an yakuna makna sahihan fi nafsihi. Hendaklah makna atau pengertian ia benar pada itu sendiri. Contoh macam tadi lah ayat surah Al-Baqarah 233 tu, difahami daripada wa alal mauludi lahu,
dan ke atas orang yang dilahirkan untuknya anak berkenaan. Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rezeki wanita-wanita yang mengandung anak dia dan juga pakaian wanita mengandung anaknya dengan baik. So, dekat situ hukum asal perbincangan kat sini adalah masalah kalau bercerai dan sebagainya. Tapi dekat situ juga datang hukum yang difahami adalah nafkah isteri ke atas suami adalah wajib. Yang kedua, anak dinasab kepada bapa. Orang dilahirkan anak untuknya, dilahirkan anak baginya. So, dah faham macam tu. Jadi maksud dia tak salah lah. Memang pengertian dia betul. Sama seiring dengan maksud ayat tadi. Itu tajuk berkenaan masalah nafkah isteri yang mengandung anak untuk suami. Sebelum suami tu dah cerai sekalipun, masa dia cerai, dia mengandung. Tunggulah sampai beranak. Dan ketika dah mengandung tadi, maka suami tu kena pastikan tempat tinggal dia, makan dia, pakai dia, semua dia jaga. Sampailah anak tu beranak, lahir, dan lepas tu lah baru berhenti masalah nafkah. Itu pun kalau anak tu nyusu pula dengan dia, sambung lagi masalah. Bahkan kita ayat tu bincang tajuk tu. Tajuk masalah nafkah isteri yang melahirkan anak dan menyusukan anak. Dan walaupun dah bercerai sekalipun dengan suami tadi, nafkah dia tetap berjalan. Itu tajuk asal lah. Dan edah juga difahami dari situ. Tapi yang kat sini yang kita kata dua tadi perkara yang disebut oleh Tahir bin Ashur, dia kata berkenaan dengan Mustafa Dibora berkenaan dengan tajuk nafkah wajib isteri ke atas suami dan anak dinasab kepada bapa dia. Anak dinasab kepada bapa dia. Itu isyarat lah. Mauludilahu, orang dilahirkan untuknya. Itu anak tadi. Okay. Ketiga, ayyakuna fil lafzi isy'arun bihi. Hendaklah ada dalam lafaz tadi memberikan rasa untuk itu. Ada hint yang mengembalikan maksud tadi kat situ. Bukannya tak ada. Contoh macam geng-geng tafsir Batini, dia kata apa berkenaan dengan masalah afara'aitumul Lata wal Uzza, kau nampak tak Lata dan Uzza, tiba-tiba Umar dengan Abu Bakar dengan Syiah contohnya kan. Tak, mana isyarat dia, kat mana duduk dia, tak ada kaitan pun. Ataupun macam saya dengar baru ni ada seorang ustaz tu, dia kata tentang tajuk ilmu hakikat dalam Quran ada. Sekejap. Dia ambil ayat dia ambil ayat surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat keempat tengok depan. Saya try buka ke hulu kilir tak jumpa. Tajuk maksud dia ia adalah ilmu hakikat. Tapi iyalah, geng-geng ni nak baca macam tu, tang mana dia baca tak tahu. Tapi ni contoh nak fahamkan. Diorang cuba tafsirkan maksud ayat tadi jauh daripada pengertian ataupun tak ada hint kat situ pun. Bahkan kalimah yang datang tu haqqa tadi bukan maksud dia adalah hakikat. Bahkan disebut tentang haqqa tu adalah yang beriman sebenar-benarnya. Okey. Di ayat tu start daripada ayat kedua. Allah Ta'ala nyatakan, okay, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minun, hanyalah orang-orang beriman itu. Okay. Alladzina idza dzukirallahu, bila dia sebut Allah Ta'ala padanya, wajilat qulubuhum, gemetar kalbu mereka. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu, dan bila disampaikan, dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, itu ayat Allah, bukti-bukti Allah, zadathum imana, bertambah mereka iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka bertawakal. Siapakah orang beriman yang sedemikian? Allah Ta'ala bagi lagi sifat dia. Alladzina yuqimunas salata, mereka adalah orang yang mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa kami rezekikan mereka belanjakan, mereka infakkan. Dan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka telah orang-orang beriman yang
sebenar-benarnya, bukan hakikat. Mereka lah orang beriman yang sebenar-benarnya, bukan dia hanya percaya, bahkan dia melaksanakan perintah Tuhan, tu maksud dia. Disebut dengan masalah dirikan solat dan tunaikan zakat adalah sebagai gambaran hubungan kita dengan Allah Ta'ala, apa obligation kita dengan Allah Ta'ala, obligation kepada manusia. Sebab zakat tu gambaran kepada hubungan manusia. Solat tu gambaran hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan itu merangkumi semua lah. Kalau kata dia buat lain, tak jaga, macam dia infak harta tapi dia maki orang. Tak kena lah. Dirikan solat tapi buat maksiat. Tak kena lah. Faham tak? Jadi bila diberikan gambaran tadi, tiba-tiba mereka kata, ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah orang beriman yang berhakikat. Saya buka atas bawah kan. Kita tafsir tak ada langsung. Kan? Lahum darajatun inda rabbihim. Untuk mereka ada beberapa darjat di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan keampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Yang di syurga nanti. Maksudnya darjat ni di syurga nanti. Ada tahap-tahap berbeza-beza kita ni. Okay, tapi mu'minun haqqa tu orang beriman yang ada hakikat. Saya buka-buka tak nampak. Pusing depan, pusing belakang, buka tafsir. Tak ada. Sebab orang yang faham bahasa Arab, kan? Dia tahu berkenaan masalah datangnya kalimah haqqa tadi sebagai apa. Dia jadi hal. Orang beriman sebenar-benarnya. Bukan datang untuk, bahkan bukan dia bukan datang kalimah tadi. Macam tadilah dia kata untuk kata sifat. Dia kata berdatangan iman sebenar-benarnya. Dan Allah Ta'ala sebut sifat mereka sebelum daripada itu. Sifat orang datang dah ayat 2 dan 3 tadi. So kita dapatlah kat situ. Tapi ni yang kita panggil tafsir batini yang tak ada isyar langsung. Kita buka belakang, depan belakang. Kalau adalah para sahabat pula keluar ilmu hakikat. Kamu tak tahu apa aku tahu. Masalah rahsia huruf ba. Jaga-jaga sikit Baik. Yang keempat, an yakuna bainahu baina makna al-ayati irtibatun wa talazumun. Hendaklah di antara ia dengan pengertian ayat itu ada ikatan dan saling lazim melazimi. Maksudnya ada hubungan di antara ayat tadi dan ayat tadi dengan pengertian tersebut. Macam inilah. Kan macam tadi berkenaan masalah nafkah ataupun hubungan tentang nafkah dan juga nasab tadi. Dia ada kaitan dengan ayat tersebut pasal tajuk dia. Kalau ada orang tu larikan, ini berkenaan dengan tajuk menjaga kehormatan manusia. Mana ada? So dia akan larilah. Atau peperangan ke, ini tajuk peperangan. So dia akan lari. So dia ada mesti relate di antara ayat tadi punya pengertian dengan apa yang datang daripada isyarat yang dirasakan ada berkaitan dengan tajuk tersebut. Fa idza ijtama'at hadhil umuril arba'ati, maka apabila berhimpun empat perkara ini, kana istinbatan hasana, maka dia adalah istinbat, ini pengeluaran hukum, pengeluaran pengertian yang bagus. Yang bagus ulama dia macam dikatakan oleh Tahir bin Ashur tadi, dia kata bukan tafsir pun, dia isyarat saja. Tak patut dikatakan sebagai tafsir. Tapi lah realiti dia, banyak orang kadang nak macam ni lah. Yang rahsia yang tak nampak ni, orang sibuk nak kejar. Sedangkan yang zahir tu lebih penting. Cuma macam tadi lah, macam yang tadi cantik jugalah. Yang tajuk apa? Anjing tak masuk rumah kan. Yang ada rumah malaikat tak masuk rumah, dia anjing ataupun gambar ataupun patung lah. Tapi kalau kita jumpa geng-geng yang sesat tu, dia kata apa? Bukan sekat patung, ayam pun hidup balik Jadi benda macam ni kalau kita nak faham kan, sudut dia memang benda-benda larangan tadi jelas. So kita cuma based on larangan tadi, macam mana rumah kita kita nampak ayat hadis tadi walaupun sebut tentang itu, tapi dalam hati kita pun macam tu juga sepatutnya. Kalau hati kita pun ada perkara-perkara yang menghalang. Macam Imam Syafi'i katalah, kan aku mengadu pada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Lalu dia pandu aku kepada tinggalkan maksiat, sebab ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tak diberi pada orang buat maksiat. So ada relate dekat situ kan, pasal memang panduan Allah Ta'ala bagi orang yang patuh dan taat sahaja. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah Ta'ala, wa yu'allimukumullah, Allah akan ajar kamu. Kamu bertakwa, Allah ajar kamu. Kamu tak bertakwa, maka Allah tak akan ajar kamu. Okay, baik. Alhamdulillah, kita berhenti situ. Nanti kita akan masuk kepada jalan salaf dalam pentafsiran. So dia nanti akan datang sikit-sikit berkenaan dengan tajuk yang kita dah sentuh tadi. Okay, baik. Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah. Jadi kita harap Allah Taala
berikan keampunan kepada dan juga rahmat kepada bapa saudara kita, iaitu Abu Talhah, ibu bapa. Dan semua Ta'ala jadikan kita ni semua sedar, dan kita semua ni memang ada tunggu masa saja, dan semua orang ada tiket masing-masing. Ini hari bapa kepada saudara kita, dan besok lusa mungkin hari kita pula. Jadi persiapan untuk mati ni apa benda paling penting. Bukanlah masalah, yalah, dunia ni banyak benda kita duk pegang kan, kita lupa sebenarnya akhirat tu lebih dekat pada kita berbanding apa-apa yang kita sibuk kumpulkan kan. Kita sibuk nak pergi mana, pergi sekian, kadang-kadang kita lupa. Kadang kita buat trip, fikir nak pergi berjalan, mungkin pergi berjalan tu untuk pergi mati. Wallahualam kan. Tapi pasal benda tu pilihan, bukan pilihan kita, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula tak nak pergi je. Baik. Jadi buat persiapan lah kan. Apa-apa yang penting jaga niat kita. Ketika kita keluar dari rumah, keluar pergi satu destinasi sebagainya, jaga niat kita. Sebab Allah Ta'ala jadikan niat kita tu yang terbaik, yang menjadikan amal kita yang terakhir diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita keluar untuk ibadat, perginya kita tu dalam keadaan untuk dalam ibadat. So Allah Ta'ala akan panjangkan untuk kita pahala kita. Okey, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdi syada la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.